Astro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atira binti Musa. Hari ini kita akan membincangkan isu mengenai peningkatan pembelian dan penjualan secara atas talian semasa tempoh PKP. Seperti yang kita sudah maklum, aktiviti jual beli dan talian mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% pada April 2020 ketika negara menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan. PKP bermula Mac 2020. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexandra Nantilinggi berkata, peningkatan ini dicatatkan ketika sektor perniagaan lain, termasuk franchise, mengalami kesan besar susulan penularan wabak COVID-19 sejak akhir Disember 2019 lalu sehingga kini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan panel-panel yang akan menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan serta memperkenalkan moderator yang kedua iaitu Cik Nur Nazira. Panel yang pertama, Cik Nurul Akmal, seterusnya Cik Umum Atira, Cik Nur Liana dan Cik Nurul Liana. Menurut Cik Akmal, apakah punca dan langkah penyesalan yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dikaji? Baiklah. Terima kasih moderator Encik Atira yang dikasihi serta panel-panel sekalian. Baiklah, antara punca yang dapat dikenal pasti ialah pembeli dan juga penjual tidak dapat keluar disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan bagi memerangi pandemik COVID-19. Justru penjual mengambil inisiatif dengan menjual barangan atas talian manakala pembeli dapat membeli dengan mudah dan menjimatkan masa merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah ini. Sekian itu pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Akmal. Seterusnya, apakah sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut? Boleh Cik Umum menjawab sedikit tentang persoalan tersebut? Baiklah, terima kasih moderator Cik Atira. Sumber ilmu merupakan sumber yang diperoleh melalui internet dan media massa dengan menggunakan panca indera. Contoh, melalui panca indera kita, contoh mata, telinga, kulit dan lidah dapat mengenal pasti proses pembelian dan penjualan atas talian yang berlaku pada ketika ini. Cadangan saya, sesuai dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, kaedah pembelian secara atas talian ataupun online kini semakin mendapat tempat di hati pengguna. Pembelian secara atas talian dipilih sebagai langkah mudah untuk berbelanja bagi mendapatkan barang keperluan tanpa perlu beratur panjang di kaunter. Sekian. Terima kasih kepada Encik Umum atas pekerjaan tersebut. Seterusnya mempersilakan rakan seperjuangan saya, Cik Nazira untuk menyambung persoalan seterusnya. Baiklah, saya selaku moderator yang kedua akan meneruskan sesi soal jawab ini. Pada pendapat Cik Nurliana, bagaimanakah cara kamu menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dan apakah kaedah pemerolehan ilmu yang telah digunakan? Okey, terima kasih kepada moderator yang kedua iaitu Cik Nazira. Okey, untuk soalan ini, kebanyakan pengguna dia membeli berdasarkan gambaran, video klip yang ringkas yang berapa-berapa saat tu, okey, untuk dia nak mempengaruhi membeli produk tu.
Okey, jadi kelakuan pengguna ni dia mempengaruhi dengan melalui persepsi, kepercayaan, motivasi dan juga sikap. Okey, sikap manusia ni dia suka beli secara online sebab dia lebih murah berbanding dia beli secara fizikal. Okey, jadi melalui persepsi dan kepercayaan inilah yang mendorong pembeli untuk membeli secara atas talian. Selari juga dengan peniaga, di mana peniaga ni objektif dia untuk membangunkan lagi strategi yang lebih efektif dalam usaha membuat penjualan secara talian nak pula dalam masa tempoh PKP ni. Okey, jadi kaedah yang untuk memperoleh ilmu yang digunakan adalah logik induktif. Di mana logik induktif ni kita dapat tengok daripada segi gambaran dan juga video klip yang kita tengok dekat laman sosial sekarang ni, tak semuanya benar dan tak semuanya boleh dipercayai. Nak pula zaman PKP ni banyak sangat peniaga yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita sebagai pembeli kena lebih bijaklah untuk kita beli dalam talian ni. Okey, saya harap dapat menjawab soalan ni. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Cik Liana atas jawapan yang diberikan. Seterusnya, pada pendapat Cik Nurul Liana, apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan? Terima kasih kepada Cik Moderator kita pada hari ini. Okey, pada masa kini, segala maklumat boleh didapati dengan mudah dan cepat. Semuanya di hujung jari. Sebagai contoh, melalui media-media massa seperti melalui internet, melalui berita yang disiarkan di kaca televisyen dan laman sesawang. Daripada sumber-sumber begini, pembeli boleh menilai dengan akal daripada mana sumber yang betul untuk membuat pembelian secara atas talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Secara rasionalnya, bentuk jualan pada masa kini bukan sahaja tertumpu pada bentuk fizikal, malah dalam aplikasi mudah alih seperti Facebook, Instagram dan laman sesawang yang telah ditubuhkan. Okey, sebagai contoh, Pasaraya Tesco yang membuat satu laman aplikasi yang khusus untuk memesan barangan keperluan secara atas talian. Hal ini boleh mengurangkan pergerakan keluar masuk rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Dengan cara ini juga ia dapat meningkatkan kadar ekonomi negara sekaligus menstabilkan ekonomi negara dengan lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Nurul Liana atas jawapan yang diberikan. Baiklah, secara kesimpulannya ialah perniagaan atas talian menjadi alternatif yang sangat penting dan pelengkap kepada perniagaan tradisional yang mana ianya tidak memerlukan kos sewaan tempat untuk memulakan perniagaan. Walau bagaimanapun, pengguna yang melakukan transaksi secara alam maya terdedah kepada pelbagai risiko. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat melihat transaksi yang berlaku secara nyata tetapi hanya dapat dilihat melalui perhubungan iaitu perantara sama ada telefon pintar, komputer ataupun tablet. Walaupun jual beli secara atas talian ini lebih mudah dan ringkas, tetapi pengguna juga akan lebih mudah diperdaya di mana maklumat penting mereka seperti nombor akaun ataupun nombor kad kredit mudah dicuri dan diakses oleh penjenayah cyber. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.